Tes subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Testing suara 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tes subhanallah. Suara okey ke? Terang dah. Audio, video okey ke? Suara dah okey sekarang. Okey, Ustazah start, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad Nur Syida Nabiha. Semoga hujan yang manfaat. Amin. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Latahzan yang menanti mungkin pagi tadi tengok-tengok Ustazah tidak ada di FB, Ustazah ada di TV, kan? Sebab memang jadual setiap hari Ahad saya bersama rancangan Assalam TV Al-Hijrah cuti sebab Ustazah ke Baitullah sebulan, kemudian hajatnya nak cuti lagi sebab suara kurang sikit sebab sejak baik demam tu. Tapi lama sangat dah kod cutinya. So walaupun minggu depan Ustazah ke selatan tanah air, cuti lagi TV Al-Hijrah, tapi Alhamdulillah dapatlah tadi melaksanakan amanah. Iman tak dapat diwarisi, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Gitu kan? Jadi kita apa sajalah kita raikan sahabat-sahabat. Lepas tu Ustazah sepatutnya petang ni ada juga program, tapi rasa macam tak boleh nak push sangat kot sebab besok nak travel lagi kan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah beri kebaikan, Allah beri kesejahteraan, Allah beri keafiatan dan manfaat untuk semua kita insya-Allah. Kak Nazar tiba-tiba tadi tengah solat asar kan, Astaghfirullahalazim, tengah solat ni, nantilah lepas solat baru deal dengan Kak Nazar, teringat kod Masjid Kelang Lama hari tu yang kita dating sekejap tu, hari Selasa pagi nak buat program. Jom, dia minta hari tu solat tasbih bersama Ustazah Zai dengan tazkirah. Why not kalau mereka bersiap sedia. Ad hoc ni on the dot je, kita yang offer. Okay, sebab pagi insya-Allah tak ada apa lagi kalau nak bawa ayah keluar ke apa semua. Jadi insya-Allah boleh segerakan Kak Nazar insya-Allah. Tak syok ni kalau pergi mana-mana tak buat program-program macam tu. Insya-Allah sahabat-sahabat, kita nak sambung pengajian kita hari ini insya-Allah pada muka surat 511. Sejujurnya makin hari nak berlatahzan makin sayu hati. Rasa macam tak nak habis. Macam saya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah cakap dengan anak buah yang saya sayang, yang saya sebut selalu boyfriend Umi ni kan. Bila saya peluk dia, sekarang umur dah 9 tahun daripada dia baby kan. Kita abang-abangnya, kakak-kakaknya dulu pun macam itulah, tapi macam dah tak ada yang kecil dah. So bila Ustazah peluk dia, saya akan cakap, adik-adik janganlah besar dulu, boleh tak? Adik-adik janganlah besar dulu. Dia gelak je, sengih je dia tengok Umi dia. Pelik dah Umi ni. Kenapa? Kita macam lagi dia nak besar tu kita tahu memanglah kan anak buah, tak ada masalah apa, aurat dari segi apa semua tak ada masalah apa dengan dia. Cumanya macam dah tak berapa nak syok lah bila dah balik besar kita nak peluk, macam kita peluk dia masa kecil ni. Jadi tak berapa nak syok kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi selalu cakap dia, adik-adik jangan besar dulu boleh tak? Tahun depan adik 10 tahun, adik cakap je kat cikgu, adik 9 tahun kedua. Nanti bila adik dah 11 tahun, adik cakap je dekat cikgu, adik 9 tahun kedua. Nanti bila adik dah 12 tahun, adik orang tanya umur adik, adik cakap, umur saya 9 tahun ketiga. Mengajar ajaran sesat ni. Sebenarnya buat lawak je dekat dia. So macam kita dengan buku Latahzan ni, saban hari muka suratnya makin berkurang. Kita fikirkan apa juga simboliknya Allah nak bagi tahu kita sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Hidup ni kita lalui, peluang untuk hidup atas dunia ni makin sikit. Makin sikit sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sepatutnya kita bukan makin bergembira ditambah usia, tapi kita berfikir-fikir, ya Rab, dengan baki usia yang tinggal sedikit, subsidi hidup atas dunia ni sahabat-sahabat semakin berkurangan. Apa yang telah aku persembahkan kepada Engkau ya Allah. Kan? Jadi subhanallah sahabat-sahabat, kita nak sambung, suka tak suka kita tetap kena sambung lah. Kan ajaran sesat tu kan Kak Emma dah balik beraya ke belum? Asyik pi beraya je. Sakit jantung tengok jealous. Ini nada orang jealous. Sebab tu saya tulis dekat Facebook saya tadi, masih beraya ke? Besok last of Syawal kan. So Ustazah rasa macam memanglah Allah tak izinkan ku beraya di Malaysia kali ini. So redha. Tak nak cakap redha je lah, tak nak redha. Kan, jadi insya-Allah moga Allah panjangkan usia penuh barakah, kita dapat bersyawal lagi akan datang. Tapi aktiviti-aktiviti dalam Syawal tu jangan kita kesampingkan. Apa? Cacat ke kalau kita tak Syawal pun kita saling berziarah? Syahsyat ke kalau dalam bulan Syawal pun kita masih nak makan ketupat rendang? Hari tu saya teringin nak makan lemang. Dengan rendang. Masa tu tengah demam-demam kan. Dia ke tengah demam-demam teringin nak makan rendang dengan lemang dengan rendang. Lepas tu sebab ini penangan kepada raya-raya juga, tapi tak dapat lagi makan lemang dengan rendang. Lepas tu suamiku pun pergilah mencari, dapatlah lemang dengan rendang. Balik yang abang beli lemang dengan rendang. Betul-betul 2 ketul je setelah dipotong saya makan. Sebab apa? Memang saya thank you dekat suami, dekat ustaz semua kan. Tapi rendang tu bukan yang saya nak. Mengada-ngada sungguh, dah macam orang mengidam walaupun tak ada pengalaman mengidam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa bagi saya lemang, saya suka makan dengan rendang tok kot yang hitam tu. Telah nayak liok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia rendang yang Ustaz bawa balik ni, rendang color cili dia jelas lah, cili kering dia jelas kan. So kita nak orang nak rendang yang hitam tu, rendang daging yang hitam tu. Ngada-ngada sungguh kan. Sekali semalam saya dipanggil oleh jiran satu lorong, dekatlah sangat dengan rumah kan. Ustazah datang ya dengan Ustaz lepas asar, akak ada buat makan-makan sikit. Pergilah. Ya Rab, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, saya dapat rendang yang saya nak tu. Rendang daging yang hitam macam ala-ala rendang tok. Tuan yang buat tu kata, akak tak rasa ni rendang tok pun Ustazah, tapi akak main belasah je buat. Tapi sedap kak. Masih lagi sampai sekarang ni macam tak lalu makan lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi semalam tu Ustaz dah makan berapa trip dah. Saya masih lagi pandang, tak lalu nak makan. Lepas tu bila saya nampak ada rendang hitam tu, rendang daging hitam tu, saya pergi ambil nasi, secoit je nasi tu ambil semata-mata nak nak makan dengan rendang daging hitam tu. Lepas tu memang makan rendang daging hitam tu saja. Nasinya tak boleh makan lah. Makan je lah mana yang lalu makan. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kata apa dah jadi? Allah tarik sikit je demam batuk macam tu kan sahabat. Boleh tak lalu nak makan? So besok saya nak balik Kulim. Dekat Kedah ni pesta makan. Berteman pula Kak Nazar. Sudah pastilah insya-Allah yang Kak Nazar kita akan belasah. Okay. Itu bukan makan lagi dah. Dia pun kata Ustaz kata mentadarah. Macam mana tahu, Allahu a'lam. Allah gurau-gurau minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah bagi rezeki Noni. Orang Perak cakap rendang tu, anak saya cakap rendang kicap sebab hitam. Marianti Yusof. Dia kadang-kadang selera kita tu sampai saya cakap dengan Ustaz. Macam ni kot bang suami-suami melayan isteri dia mengidam. Kan padahal ni memang kompom-kompom lah, bukan mengidam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia Ustaz kata, halah kalau abang makan je rendang kot sama je. Memanglah sedap, tapi dia bukan couple dia. Selera saya ketika itu inginkan lemang dimakan dengan rendang yang hitam rendang tu. Kan Kak Fatimah Omar jangan duk pelik nanti tengok Ustazah. Subhanallah. Ambo Dr. Maizura siap dah ada tanda-tanda apa tahu?
tanda-tanda nak ABC dah minggu depan. Sekian dimaklumkan. Subhanallah. Okey, sampai muka surat mana kita? 5, 1. Nak tergelak dah dengar, tengok baca komen Dr. Maizura. Allahu Akbar. Kecerdasan akal mesti diiring dengan kebersihan jiwa. Kat situ ke kita? Bukan kan? Demikianlah anda diciptakan. Muka surat 510. Betul kan saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Raizah Abdul Hamad, dah tercapai cita-cita nak makan rendang daging hitam tu. Tapi ketika itu lemangnya pula tak ada. Jadi saya tak heran. Yang penting saya dapat makan daging hitam tu. Kan Kak Hamidah Saad belah sahajalah. Kulim kat mana? Kulim saya di rumah taman, bukan rumah kampung. Apa tu Kak Yanti Hamid? Masak cili, tanya Azrina Ahmed. Masya Allah. Syok lah semalam Kak Yanti. Tapi itulah, itu kira sikit. Kak Yanti tengok Ustazah makan macam sopan je kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sopan, sebab tak ada bertambah, tak ada rasa macam yoyoan sangat. Selalu orang makan depan saya, semua jadi selera. Orang tak lalu makan depan saya jadi selera. Ustazah ni makan nampak macam sedap je. Semua nampak macam sedap. Semua orang bagi apa. Tu untung bagi makan kat Ustazah. Dia tak pernah komplain, sahabat-sahabat. Saya selalu cakap, tips nak makanan anda dipuji, berilah makanan anda kepada orang yang tak masak, kepada orang yang tak pandai masak. Sebab anda bagi apa, bagi cekodok pun akan kata, sedapnya cekodok ni. Tu jiran-jiran saya suka. Makcik-makcik kalau dekat-dekat rumah saya ni kan, sahabat-sahabat, sukalah bagi makanan kat Ustazah ni. Benda biasa-biasa pun sedapnya, sedapnya memang sedap. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lahai makan rendang. Alasian orang Korea. Kesian orang Korea, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, kita tengok. Betul kan? Muka surat 510. Demikianlah anda diciptakan. Demikianlah anda diciptakan. Kak Emma, please. Hambur-hambur duduk perangat. Ustazah dia doyan. Aduh, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam sebuah hadis disebutkan. Betul ni saya rasa, sebab semalam kat rumah Azrina Amir. Azrina Amir ada kot tadi saya nampak nama dia. Dekat rumah dia, yoyoan tuan rumah, Masya Allah. Dia pergi scan cantik-cantik nota sampai muka surat akhir tajuk ni. Saya kata, Nana segannya. Dah lah kita baca satu mukadimah je. Kan satu bukan nak kira satu bab ni. Mukadimah je, tak sempat nak baca A tu pun. Kan rasanya sampai situ kot. Subhanallah. Demikianlah anda diciptakan. Betul Juridah Osman kata. Fatimah Umar kata bahagian A. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullum muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang diciptakan menurut bakatnya masing-masing. Percayalah setiap kita ada kelebihan, ada bakatnya masing-masing. Kesinambungan daripada tajuk semalam, kita belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada Wiyah Kasim. Semalam kan masa saya pergi rumah jiran saya tu biasa duduk Vietnam. Suami dia kerja kat sana dulu. Ustaz, antara menu dia semalam tu ada pisang goreng. Lepas tu jiran-jiran datang, mana dah kenyang semua kan. Sedap lah makan pisang goreng ni sampai sembang. Lepas tu dia kata apa? Akak dulu masa duduk Vietnam, akak bawa pisang daripada Malaysia ni. Lepas tu akak goreng kat sana. Semua kawan-kawan akak cakap, sedapnya, beli kat mana pisang ni? Lepas tu cakap, daripada Malaysia. Bangganya pisang Malaysia yang manis, yang sedap, dia katakan. Kat sana pisang tak sedap macam kat negara kita. Dia cerita. Jadi saya nak tanya Adawiyah, kan, ceritakan kepada kami, ceritakan kepada kami rasa pisang di Korea. Adakah pisang tidak berkulit kuning atau hijau? Dia berkulit putih macam kulit-kulit pipi orang Korea? Dia tak gurau, Masya Allah. Tadi Ustazah berangan tau Adawiyah. Ustazah berangan cakap dengan Jaja. Ustazah duduk berangan dengan Ustaz. Sementara Adawiyah duduk ada kat Korea. Jom kita berlatahzan dekat Korea. Hambur. Kalau berangan bagi Ustazah Zai lah. Subhanallah. Okey. Sebut pisang goreng pun petang-petang macam teringin kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Junmat Isa, kita cerita pisang goreng pula. Okey, ketika merujuk pada hadis di atas akan timbul pertanyaan.
Kalau demikian, mengapa bakat yang ada tidak ditumbuh kembangkan dan potensi serta kemampuan yang ada tidak dipergunakan sebagaimana mestinya? Amboi, Kak Yanti Hamid, pantang orang ajak berjalan. Jom pergi Korea, dia kata. Bukan ada Uyah Kasim jemput Ustazah je ke? Yang ni bukan rehlah Kak Yanti, jangan perasan. Okey, ada Uyah Kasim, jomlah Ustazah datang dekat Korea. Dia tak ajak Wani Yahya, Siti Ajah, Artamis Furkan, Halisa Syafi'i. Cik Wah Ustazah saya berangan. Dia kalau dah macam ni maknanya dia belum betul-betul lagi. Bila dah betul-betul, Ustazah terus tulis kat bawah tu, jom rehlah utara. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, baik. Dia bila sihat sikit nak melawak je kan. Ampun, sorry. Bukankah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bila menghendaki sesuatu terlebih dahulu mempersiapkan semua sarananya? Kita tengok sahabat-sahabat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam alaihissalam. Masya Allah, ketika Adam nak dihantarkan ke dunia, Masya Allah, bukannya Allah itu tak menyiapkan mana pokok, binatang-binatang, gunung, ganang. Dia tidak menghantarkan Adam ke dunia dengan padang jarak, padang terkukur. Tak ada satu benda pun atas dunia ni, contoh tak. Dan Allah mengajarkan Adam akan perkara-perkara yang ada di atas dunia kerana dia adalah manusia pertama. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak sebutkan apa? Bila Allah bagi kita sesuatu takdir, begitu, begini, percayalah Allah dah siapkan dulu apa keperluan, apa kemampuan. Sebab tu kita kadang-kadang, ya Allah Ustazah, baru saya teringat 10 tahun lepas ketika Allah ambil nyawa suami saya. Masa tu anak kecil-kecil lagi Ustazah. Saya pun tak sangka, tiba-tiba saya terpaksa pindah rumah, cari sekolah yang dekat dengan rumah mak ayah saya, supaya kalau saya pergi bekerja, mak ayah saya boleh tolong ambilkan anak-anak semua. Kita nampak susun atur Allah tu, tiba-tiba suami meninggal, kita pun ditukarkan kerja dekat dengan kampung sebagainya. Semua tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah dah persiapkan dulu. Sebab tu terkadang kita rasa macam hidup kita ni, bila kita serahkan hidup kita kepada Allah, subhanallah, kita rasa macam ada je jalan-jalan yang Allah permudahkan. Masya Allah, Masya Allah. Suara dah tak sama dengan mulut, tak sama dengan saya tak tahulah sahabat, tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Okay, yang penting dengan suara lah. Okay, jadi tak berapa syok kalau suara Ustazah tak selari dengan mulut Ustazah. Tapi inilah saya tak berlakon sahabat-sahabat. Ini suara saya. Jangan kata saya pinjam suara Doraemon pula. Oleh sebab itu orang yang paling, ni saya minta gariskan kalimah ni. Oleh sebab itu orang yang paling merana jiwanya dan paling kotor fikirannya adalah orang yang ingin menjadi bukan dirinya sendiri. Ya Rabb. Kata Dr. Aid Al-Qarni, paling kotor fikirannya, paling merana jiwanya adalah orang yang ingin menjadi bukan dirinya sendiri. Sahabat, kita penat jadi orang lain. Jom jadi diri kita. Kun anta. Jadi diri kita, sahabat-sahabat. Allah dah siapkan kita dengan package. Bakat apa yang kita ada, teruskan. Tambah baikkan. Subhanallah. Sedangkan orang yang cerdik adalah orang yang selalu mempelajari dirinya. Dia study tentang diri dia sendiri. Dan selalu menambah kekurangannya. Jika dia berbakat sebagai orang bawahan, hina ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Raizah Abdul Hamad. Hina ke sahabat-sahabat orang yang bekerja sebagai pekerja bawahan? Mana-mana manusia yang menghina pencuci jamban, pengutip sampah, menghina pekerja-pekerja buruh, anda sebenarnya manusia yang sombong di sisi Allah. Kita tak berhak untuk menghina mereka. Bahkan Allah memang ciptakan golongan seperti ini. Bakatnya sahabat-sahabat, kalau tak ada orang yang kutip sampah depan rumah kita seminggu 2-3 kali tu, tak tahu jadi apalah. Dalam rumah adik-beradik 4 orang duk saling petujai dahi.
Kau lah buang sampah, kau lah, si aku je. Duk gaduh kan. Sedangkan petugas-petugas tong sampah tu memang dah tahu dah. Ni kerja aku. Busuk air, mengalir air sampah tu pun dia tetap telan juga. Masya Allah, sahabat-sahabat. Itu kepakaran dia. Dan mereka nak mengangkut sampah dari satu tempat ke satu tempat, masukkan dalam lori mesin sampah tu, sahabat-sahabat, mesti ada teknik yang mereka belajar. Nanti dekat pelupusan sampah pun ada juga. Itu bukan profesor-profesor yang belajar, mereka tu yang belajar. Hatta cara nak mop lantai dekat pejabat, mereka mesti ditrain betul-betul macam mana cara. Allahu Akbar. Jadi mereka jangan dihina, sebab itu kepakaran mereka. Itu yang Allah berikan kepada mereka. Dia walaupun sebagai orang bawahan akan melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai orang bawahan. Dan jika berbakat sebagai pemimpin, dia pun akan melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pemimpin. Maksudnya setiap kita ada peranan. Kemarin saya mengajar bab buku Angan-Angan ke Firdausi tentang hubungan adik-beradik yang gambarkan 5 jari. Ada yang gemuk pendek, ada yang paling popular. Contoh kan, sahabat-sahabat suka ni tunjuk menunjuk ni, yang paling tinggi lampai. Semua kelima-lima ni, termasuk yang kecil molek ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mainkan peranan semua, baru boleh menggenggam dengan erat. Kalau satu je tak main peranan, duk buat ketegak dia, kan, yang lain kata, untuk menggenggam kena semua turunkan tangan. Ya, aku tak mau. Ketegak sungguh yang seorang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita akan memegang satu benda kurang sempurna lah. Kurang sempurna. Kalau kita boleh pegang begini, kita akan susahlah sikit. Lagi kalau ni pun ketegak sama, susah sikit. Lagi ni ketegak sama, susah sikit. Lagi satu tak boleh nak pegang langsung lah. Macam meja kita ada 4 kaki. Tiba-tiba kita cantas satu kaki. Ni ustaz-ustaz selalu ajar dulu bahawa solat adalah tiang agama. Tengok tiang-tiang dekat rumah ni. Kalau kita, katanya Buya Hamka, sudah mula melihat rumah itu sengit, kan, cuba cari di mana tiang yang rosak. Bukan kita nak betulkan rumah dulu, kita betulkan tiangnya dulu. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Jamilah Osman tahu ke ketegak tu apa? Subhanallah. Cik Zainul Abdul Rahman, jangan macam-macam boleh tak? Mentang-mentang kita tunjuk jari, kurus dah jari Ustazah. Nak kena ni. Awak semua orang suka duk musik Ustazah ni, kan? Duk musik Ustazah. Subhanallah. Musik Ustazah, jari-jariku semakin kurus. Malu ai. Sebenarnya saya sebut tadi dekat Kelah mana, tengah hari tadi, saya cakap, orang semua cakap Ustazah demam, tak lalu makan, kurus lah. Sekali orang nampak depan, kurus kat mana lah dia ni, duk perasan diri dia seorang-seorang macam gitu. Gurau-gurau. Dah serius sangat petang-petang hari Ahad ni, subhanallah. Okey, sebagai contoh adalah Sibawih, sahabat-sahabat, pakar yang dikenal sebagai pakar dalam ilmu nahu. Subhanallah, abang, terkejut saya. Nah, tadi saya guna ni, lepas tu tak macam mana, tak suara dia tak mau keluar. Semalam okey. Kena kat tuan dia. Itulah. Dah sampai lah. Dah hantar. Hantar apa? Dah. Hah? Razita ni lagi mana tak masak dah. Tak perasan. Razita. La ilaha illallah. illallah. Subhanallah. Sama kat Razita Halina? Ini kami baru naik. Ya Allah, lamanya tak jumpa, betul? Dia tak masuk. Jumpa dia pagi kat tengah live. Dia nak pergi tempat lain. Lah ya ke? Lama tak jumpa dia. Dia hantar nasi impit dengan apa? Kuah kacang. Ilah. Lapar perut tiba-tiba. Tadi pergi open house orang, tapi tak boleh nak makan. Ustaz kata ada orang datang hantar makanan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. iPad ni Ustaz ni tak reti nak buat, sahabat-sahabat. Semalam elok je depan tuan dia, Ustaz kata. Ada Gazlina Amir kat sini, Masya Allah. Okey sahabat-sahabat, sebagai contoh adalah Sibawih yang dikenal sebagai pakar dalam ilmu nahu. Dia pernah belajar hadis, namun sekali-kali tidak mampu dan daya ingatannya sangat rendah. Kemudian dia pun belajar ilmu nahu, dan ternyata dia sangat cerdas ingatannya dalam disiplin ilmu ini. Bahkan kemudian menciptakan teori-teori baru dalam nahu. Ya Rabb, sahabat-sahabat,
Kalau kita belajar dalam satu kelas, kita tahu mana kawan kita yang pakar matematik. Saya teringat dulu-dulu masa sekolah kan, tahu dah. Kalau cikgu matematik kan, cikgu matematik kami, Allah, lembiknya ya Rab, ketika itu memang tak faham dia ngajar. Tapi pelik sahabat kami yang asyik periksa dapat nombor 1 ni, dia seorang je boleh belajar matematik. Ya Allah, kau macam mana lah boleh faham cikgu tu mengajar? Kami semua pelik dengan dia. Sekejap sahabat. Pantang dia kalau dah start batuk ni. Lepas tu on balik live semula. Apa tu? Kenapa nak suruh off kemudian live semula? Apa yang rosak? Allahumma salli ala Muhammad. Syuhaili Syaharbudin dia tanya, tajuk apa ni? Kita berada dalam kuliah La Tahzan setiap hari di page Ustazah Muzayyanah. Okey, sahabat-sahabat, mesti ada yang pakar. Walaupun kita pelik macam mana dia boleh belajar. Allah telah tetapkan bakat kelebihan masing-masing. Semua kita ada peranan. Sebab tu ilmu nahu ni dalam bahasa Arab, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam kita kena hafal formula. Kan? Jadi kalau macam dalam matematik kita tak hafal, tak faham formula, macam mana kita nak jawab? Begitulah, dia cuba untuk menghafal pelajaran-pelajaran lain tapi dia tak dapat. Sebab tu Allah bagi, yes, memang ada orang boleh kampuh semua pelajaran, tapi ada dalam bahagian-bahagian yang tertentu. So tak payah pelik, tak payah saling dengki pada orang, sahabat-sahabat. Seorang yang bijak pernah berkata, orang yang menginginkan pekerjaan yang bukan bidangnya ibarat orang yang menanam kurma di Gutaz, Damsyik dan menanam pohon limau di Hijaz. Makna dia tahu tanah tu tak sesuai untuk tanaman kering. Dia pergi tanam dekat tempat tu. Dia tahu dia nak tanam padi, tapi bukan tanam dekat tempat yang basah. Contoh. Sebab itu kita kena study dulu. Tanaman jenis apa, tanah macam mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suara ustazah, apa tu? Kenapa sahabat-sahabat? Sebab suara saya tak seiring dengan ni ke? Allahu Akbar, saya sayang yang dah menonton dah indah kali kedua ni saya cuba keluar kemudian masuk balik. Jadi saya minta maaf sahabat-sahabat mana yang tak selesa, ustazah kena teruskan juga. Sebab patutnya kuliah kita pukul 5 tadi. Sebab ada technical, kita teruskan juga. Jadi anda teruslah goreng cekodok ke, dengar je suara, jangan tengok mulut, nanti anda stres. Okay? Hasan bin Sabit tidak dikenal bagus dalam azan sebab dia memang bukan Bilal. Khalid bin Al-Walid tidak pintar membahagi harta warisan sebab dia bukan Zaid bin Sabit. Makna sahabat-sahabat yang mengelilingi kehidupan Nabi SAW, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pun ada kepakaran masing-masing yang Nabi dah bagi tahu dah. Hak ni bahagian yang mana, yang ni tugasnya mana, yang ini bidang kerjanya apa. Sebab dah memang ada kepakaran-kepakaran tertentu. Para ahli pendidikan mengingatkan, tempatkanlah posisi anda pada tempat yang tepat. Banyak daripada lepas SPM kita cuba tebar roti canai, kerja pam minyak, meniaga kecil-kecilan, buka gerai burger sebagainya, tolong pak-pak sedara macam ni. Kita mesti jumpa sesuatu yang mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan bakat semula jadi kita. Yes, kita boleh polish, tapi kalau seiring usaha dengan minat, itu lebih mudah. Seiring usaha dengan minat, itu lebih mudah. Saya contoh tak pernah bercita-cita nak jadi ustazah, tapi walaupun ketika itu belum jadi ustazah, rumah saya memang dah tempat anak-anak jiran mengaji. Abang saya, almarhum abang saya yang sulung, balik daripada mengaji pondok, memang dah buka kelas mengaji kat rumah. So bila dah ramai sangat budak mengaji, kami adik-beradik ni pun jadi ustazah-ustazah cilik, ustaz-ustaz cilik sama. Jadi walaupun saya tak minat jadi ustazah, roh tu dah ada dah, orang kata. Mak bapak saya bukan ustaz-ustazah, tapi daripada kami kecil, kami tak dihantar belajar ke tempat lain, mak bapak ngajar sendiri. Bila mak bapak mengajar anak-anak, kemudian jiran-jiran hantarlah anak-anak mereka mengaji. Bapak saya kata, aku bukan ustaz, aku tak reti nak mengajar anak sendiri, bolehlah. Tak apalah, ajarlah juga anak saya ni. Akhirnya kat rumah ramai. Jadi bila saya terjebak ke bidang mengajar Al-Quran, suasana tu dah ada. Memang saya minat, walaupun saya tak ada cita-cita tu. Rupa-rupanya kat situ Allah nak bagi kita jalan rezeki.
Jadi tempuh je. Baru kan macam-macam kerja kita buat. Oh, aku seronok jadi macam ni. Subhanallah. Sehubungan dengan hal ini, ada sebuah syair yang mengatakan setiap kancah peperangan akan melahirkan jagaannya masing-masing. Dan setiap pejabat akan memerlukan ahli audit dan pembukuannya masing-masing. Ya, semua orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul. Betul Nurziah Kasim. Subhanallah. Okay, jadi terbaik. Sungguh. Nak juga tengok muka ustazah. So tengok muka ustazah. Alah, sahabat-sahabat comel lah mokcik-mokcik ni. Bila ada minat dan usaha, insya-Allah akan menjadi pendapatan yang baik. Ya, bukan pendapatan yang baik saja Kak Yasmin Yaakob, tapi kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Kita tak penat dengan apa yang kita usahakan. Bahkan dah pencen pun dia masih lagi nak khidmat. Guru-guru contoh dah memang berpuluh tahun mengajar matematik. Pencen dah. Anak ajak berjalan, apa ni kan. Tak mula, mak ada tuition ni nak mengajar. Mak udah-udah lah tu mak. Dah jadi cikgu dekat sekolah 30 tahun nak mengajar tuition pula. Berapa sangat budak tu bayar? Mesti ni Alung bayar dekat mak allowance ni. Oh, sombong anak-anak nak bawa mak berjalan. Mak kata mak bukan kira duit dah. Ini jadi amal jariah mak selepas mati. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana minat. Itulah yang menimbulkan kesungguhan dia. Masya Allah, tabarakallah kan. Sebab tu ibu-ibu dirahmati Allah, semua anak-anak kita ada kelebihan kepakaran masing-masing. Yes, kita boleh paksa, boleh lorongkan, boleh arahkan, tapi hasilnya tak sama dengan anak kita yang memang itulah minat dia. Pasti menjadi. Kerana rohnya sendiri merestui anggota jasadnya ingin berbuat apa. Subhanallah. B. Kecerdasan akal mesti diiringi dengan kebersihan jiwa. Kecerdasan akal mesti diiringi dengan kebersihan jiwa. Saya nak cuba baca juga ni walaupun dah pukul 6. Sebab saya kira kuliah saya tak start pukul 5, tapi start pukul 5.30 tadi. Kerana teknikal tadi kan sahabat-sahabat. Jadi minta maaf saya lajak sikit. Suatu hari saya mendengar siaran radio London, kata Dr. Aida Al-Qarni, penulis kitab La Tahzan. Mungkin di kalangan anda ada orang pertama kali kan, sebab tu tadi ada yang tanya, ni belajar apa ni? Dia katakan comel soalan. Yang memberitakan tentang usaha pembunuhan terhadap penulis Mesir terkenal namanya Nakib Mahfuz. Menerima hadiah Nobel dalam bidang sastra. Berita ini mengingatkan akan karya-karya tulisannya yang pernah aku baca sebelumnya, kata Dr. Aida Al-Qarni. Aku mengkagumi kecerdasannya. Memang jiwa penulis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jiwa penulis ni subhanallah, bila kita sebutkan Allahu Akbar, kat mana pun dia tak menulis. Ada orang tanya Ustazah, Cik Siti Atikah tu Kimin, kan dia tanya Ustazah kat Melaka, Cik Siti Atikah ingat dah. Ustazah, macam mana Ustazah boleh menulis tu macam bila kita baca tu macam kita dengar-dengar Ustazah cakap. Macam saya kadang-kadang bila tulis tu kat saya padam. Ustazah ada tak? Memanglah salah ejaan kita padam lah cik. Tapi saya tak mengambil masa banyak sangat untuk menulis apa-apa. Sebab bila kita terfikir, terus je pindahkan dekat skrin, dekat ialah laptop kita ke apa kan. Sahabat-sahabat menulis, kalau dulu mesti tulis. Ada idea tulis. Sikit demi sikit demi sikit dia akan menjadi satu buku. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita memang suka. Jadi kita buat sesuatu yang kita suka, dia akan menjadi. Subhanallah. Jadi kita nak, ya Allah bantu aku, ya Allah tolong aku, ya Allah. Puas godek-godek apa tu? Mazura Muhammad. Okay, kita tengok. Nakib Mahfuz memang Allah bagi kepakaran menulis kepada dia. Berita ini mengingatkan akan karya-karya tulisannya yang pernah aku baca sebelumnya. Aku mengkagumi kecerdasannya. Tetapi mengapa boleh menggelincirkan dirinya bahawa sesungguhnya hakikat itu lebih besar daripada ilusi. Penulis ni kan banyak macam berilusi. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dia nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gunung. Wah, dia boleh menulis bab gunung ni sampai 3-4 muka surat. Kan? Ustazah Zai, sahabat-sahabat, bila saya perhati karakter, apa yang orang adukan kepada saya mudah je pindahkan pada penulisan. Sebab apa? Saya macam boleh membaca apa yang selepasnya. Kan? Kita macam boleh baca. Dia start aja bercerita, Ustazah, saya dengan suami saya bilang, aku tengok muka dia pun aku macam dah tahu dah apa dia nak cerita.
Macam tu. Sebab kita dah biasa dengar. Bukan kita suka tak suka sebenarnya sahabat. Penat kita mendengar masalah orang ni. Tapi di situ sebenarnya Allah pilih kita untuk mempersiapkan telinga kita. Semoga itu juga di sisi Allah dipandang sebagai ibadah. Masya Allah. Okay, sahabat-sahabat. Jadi apa sebenarnya alam yang kekal lebih agung daripada alam fana? Fana binasa. Lawannya baqa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kekal. So kalau kita sebut alam ni alam yang fana, betul lah sebab alam ni akan binasa. Tapi akhirat adalah sesuatu yang baqa, kekal. Prinsip Rabbani yang samawi lebih tinggi daripada prinsip buatan manusia. Memang tidaklah sahabat-sahabat. Mana boleh kita melawan apa yang telah Allah ciptakan. Subhanallah. Ya, syahadah salihah. Syahadah tak tergigit ke? Semalam ke bila saya sebut nama syahadah? Duk teringat-ingat ni syahadah. Rasa macam tegang-tegang leher, bahu-bahu ni semua. Siapa nak berurut boleh kontak syahadah salihah. Sedap tangan dia, sahabat-sahabat. Kalau puan ni semua orang cari syahadah salihah. Syahadah tu namanya, salihah tu maknya. Subhanallah, seorang anak yang baik menjaga ibunya. Sampai nama Facebook, syahadah salihah. Allahu Akbar. Saya sayang semua anda kerana Allah. Setiap anda ni ada karakter yang terbaik. Subhanallah. Ada satu mesti. Kadang kita tak jumpa. Setiap anda ada satu yang memang di sisi Allah anda boleh kaya, berjaya menjadi manusia hebat. Dengan satu ni anda polish sungguh-sungguh. Tengok Kefli Zul. Sekarang dia tengah dalam apa? Dalam dilema. Nak bertani ke nak teruskan menjahit? Kan? Macam mana Ustazah tak tahu Kefli Zul? Okey. Semoga Allah pilihkan yang terbaik. Baik. Surah Yunus ayat 35. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallah. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Ustazah mengajar kitab Latahzan setiap hari. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah, terima kasih Ustazah. Kalau Ustazah tak mengajar Latahzan, saya tak tahulah, saya mungkin dah mati bunuh diri. Ini bukan seorang dua cakap ke Ustazah macam tu. Saya tak suka dengar. Kenapa saya tak suka dengar sahabat? Bukan saya yang memberi hidayah kepada anda. Allah yang maha memberi petunjuk hidayah kepada kita. So jangan ikut seseorang dengan taksub, dengan kata kalau Ustazah tak ada matilah saya. Saya tak suka dengar. Sahabat-sahabat jangan rasa ingat, wah kita bodek-bodek Ustazah tu, nanti mesti Ustazah sayang kita. Tak. Sebab kita tahu Allah tak suka orang pandang kita sebagai orang yang memberi hidayah. Allah hanya jumpakan dengan orang-orang yang memang Allah pilih untuk menyebabkan hati kita seronok berkawan dengan dia. Ustazah, saya suka dalam grup Latahzan ni Ustazah, masing-masing saling mengingatkan. Betul, tapi bukan mereka yang menganugerahkan hidayah pada kita. Jangan pernah tersilap. Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Masya Allah sahabat, semalam Ustazah bersembang dengan Puan Nurul Ong yang anda hubungi untuk program Latahzan Selatan pada hari Sabtu ke Ahad depan 4 Jun. Saya pun dah tak ingat dah. Hari Sabtu ke hari Ahad 4 Jun kan sahabat-sahabat. Jadi perkenalan Ustazah secara dalam Google Meet. Sebab kita duk deal program. Tapi Ustazah tak sedap lah kalau kita tak bincang apa yang kita nak buat nanti. Semua kan, semua Ustazah macam apa yang sahabat-sahabat Latahzan Johor buat ni. Jadi Ustazah, saya nak perkenalkan suami saya sekali. Rupa-rupanya suaminya adalah presiden kepada NGO Jaringan Harmoni. Dia minta saya panggil dia sebagai Bro Muhammad. Masya Allah, subhanallah, dua-dua sahabat-sahabat digelar dulunya sebagai golongan mu'allaf. Tapi cara mereka membawa Islam ke dalam masyarakat, Ustazah malu. Rasa kerdil diri yang besar ni. Lebih rasa kerdil sangat bila Bro Muhammad kata, Ustazah, bila isteri saya suka mendengar Latahzan, saya pun belik-belik kitab yang Ustazah bacakan. Sebenarnya sebelum saya masuk Islam dulu, dia Sarawak Iban, sahabat-sahabat. Sebelum saya masuk Islam dahulu, dia kata, saya dah baca kitab Latahzan.
Memang sangat memujuk hati, sangat melembutkan hati. Ustazah, ya Rab, malunya aku, suami dia ni orang hebat ni, duk dengar juga ni syarah kitab Latahzan daripada ustazah yang bukan pakarnya ni. Dia baca Latahzan daripada dia sebelum Islam lagi. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu antara asbab yang mendorong dia untuk makin dekat dengan Allah. Kita yang kononnya dah daripada kecil Islam ni, ya Allah, malunya. Apa yang aku buat untuk agama Engkau, ya Allah? Dan saya memang hampir jatuh air mata semalam bila meeting depan mereka tu. Allah dengar doa saya. Antara yang kadang-kadang kita bermuhasabah, sahabat-sahabat, lepas solat, lamanya dah dalam bidang dakwah, ya Allah. Tapi apa platform yang boleh menyebabkan ustazah terjun kepada satu lagi keadaan yang mana orang belum bersyahadah, kita ajak dia untuk bersyahadah. Sebab saya jauh beza dengan para pendakwah lain yang mungkin mereka ada kawan-kawan di kalangan Cina, India. Saya tak pergi sekolah tadika masa kecil, sahabat, bercampur dengan anak Cina, anak India, tak. Saya terus masuk darjah 1 sekolah kebangsaan. Tak ada seorang Cina, India. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada seorang. Lepas tu tingkatan 1 masuk sekolah agama. Lepas tu bila saya bekerja, saya tak reti nak bergaul dengan orang Cina, India. Saya tak pernah ada kawan-kawan yang non-Muslim. Jadi saya tak reti nak bergaul dengan mereka. Dan hari ini susahlah untuk saya peluang tembus kepada mereka. Duduk di rumah Taman Keramat Permai ni pun tak ada jiran India, Cina. Subhanallah, sahabat. Jadi bila saya diperkenalkan dengan jaringan harmoni, bukan sahaja Cina, India, segala kaum. Okay? Mereka telah mengislamkan lebih 200 orang. Dan mereka nak sangat siri Latahzan ini ada follower-follower yang baru di sebelah selatan, sahabat-sahabat. Sebab follower Latahzan di selatan semuanya respon kepada mereka. Antara sebab mereka jadi semangat untuk meneruskan agama Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, sebagai panduan hidup mereka, sahabat-sahabat, adalah dengan pengisian dalam Latahzan. Ya Rab, kerja siapa? Bukan kerja Ustazah Zai. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, ya Allah, hatiku ni atas agamamu. Kita terkadang baru kaya sikit, baru ada pangkat kedudukan sikit, kita terlupa dah. Mereka, sahabat-sahabat, Islam tu sukar. Sukar sangat mereka nak dapatkan dengan cabaran, halangan. Saya malu bila saya dapat peluang bersahabat dengan mereka hanya asbab nak buat Latahzan Johor ni. Saya macam nak pitam dengan semalam ustazah. Seat dah lebih 100. Bahkan kita kena stop dah. Hanya lebih kurang tak sampai 10 seat bolehlah untuk ustazah war-warkan. Subhanallah, sahabat. Kenapa ramai sangat? Daripada Singapura pun turun JB untuk menekuni. Dan saya kata, saya ni pula yang dia rasa macam nak tarik diri ni. Saya rasa macam tak layak. Jangan ustazah. Yang paling ustazah macam nak kelakar sangat, sahabat-sahabat. Kata ustazah minta maaf sangat kalau ustazah tak selesa apa yang saya nak cakap. Apa benda tu, cakap dengan ustazah saya, tak apa. InsyaAllah kalau saya tak suka pun saya akan cakap terus terang. Kan buat apa kita penat simpan dendam cakap belakang, kan sahabat-sahabat, tak seronok. So ustazah, boleh tak kita nak dapatkan ustazah barang-barang peribadi ustazah dalam 5 ke? Kita nak buat macam ala-ala cabutan bertuah, hadiahkan mereka ni. Tunggu, sebab mereka ni minat sangat dengan ustazah ni. Barang-barang peribadi. Saya biasa je dekat utara hari tu pun saya bawa 7 hadiah. Memang barang-barang ustazah tapi yang tak pernah pakai lagi. Contoh hari tu ustazah cerita, kalau mak ni sama macam ni ada 5, ustazah suka 2, 3, 4 ni ustazah hadiahkan pada orang, kan sahabat-sahabat. Jadi benda baru, saya takkan bagi benda terpakai pada orang. Yang memang kita niat nak bagi hadiah lah. Lainlah baju-baju yang kita terpakai, memang adik-beradik kita sebagainya, tak ada masalah. Lalu tetap ustazah, ini nak macam tudung-tudung yang ustazah pakai ketika ustazah mengajar Latahzan. Ya Rab, saya kata malunya, ya Allah. Kenapa nak tudung saya yang saya? Sebab peminat-peminat ustazah ni dalam grup dah berbincang, suka ustazah pakai tudung tu, suka pakai. Ya Allah, janganlah macam tu. Tudung saya ni tudung pasal malam je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan cakap je, tu Umi Badariah marah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kita punya pakaian-pakaian bukan jenis
ala-ala apa, Aryani, Pazura ke. Saya punya tudung RM15 paling mahal kan sahabat-sahabat. Lepas tu nak hadiah dekat orang, saya rasa macam biar saya beli yang baru saya hadiahkan. Tak sama Ustazah. Dia orang nak yang Ustazah pakai dalam live. Anda tunggu saya clearkan tudung saya, siapa nak pakai. Jangan hampa tak pakai, buat kain buruk sudah. Kan saya kata, oh senang je tu, tapi malunya saya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia orang nak Ustazah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita rasa macam janganlah sampai mereka memandang dengan ketaksuban. Kak Zalina gelap, Kak Zalina. Saya biasa je. Kak Zalina jangan bagi baju yang baru je dekat Ustazah. Kak Zalina, Ustazah, ada tak terima ni kalau nanti boleh agihkan baju terpakai pun saya terima. Silat hari bulan saya tak hantar dekat orang. Bila tengok Kak, kita kan macam satu saiz. Ustazah pernah cakap dengan Kak Salina, kalau saya berkenan baju-baju yang agak let go tu, entah saya yang pakai. Cakap macam tu kan. Kita biasa benda-benda macam tu sahabat-sahabat. Sebab kita terasa macam ikatan tu kan. Subhanallah, rapat. Allahumma salli. Aisyah Zakaria nak apa? Nak tudung ni. Kau saya bagi ni tak pakai pula. Masya Allah. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tudung hari ni cantik. Tudung ni hadiah daripada Ustazah Hafizah Musa. Dulu kan Ustazah Hafizah Musa jual tudung. So setiap kali Ustazah jumpa dia akan hadiahkan Ustazah tudung yang dia jual itulah. Sebenarnya macam ni lah tudung ni sahabat-sahabat. Dia kan setting kan. Kalau letak roti tadi dekat TV jap-jap, aduh yang rimahnya. Tapi macam itulah kita. Orang perempuan on point ke tak on point? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud menafikan di sini adalah bahawa dia menulis naskah drama hanya berdasarkan pada hayalannya sahaja. Dengan bermain-main dengan imajinasinya, dengan menyandarkan kemampuan yang kuat dalam menggambarkan gambar, pertunjukan dan kesan. Akan tetapi pada akhirnya apa yang telah dihasilkan oleh karyanya itu hanyalah khayalan belaka yang tidak ada kenyataannya. Kita tengok orang-orang filem, sahabat-sahabat. Kadang-kadang ditulis adaptasi daripada kisah benar. Tapi sudah pasti tak jadi menarik kalau tidak ditambah dengan hayalan-hayalan mereka. Mana dia dapat ni? Saya yakin fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah, ilham ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah beri menderu-deru, mencurah-curah kepada orang yang bertakwa. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siti Ajah, kita dokek kan? Boleh je insya-Allah Siti Ajah jemput Ustazah kahwinkan anak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Ustazah dekat Mekah masa tu. Apa Baiti Abdullah tulis tu? Baiti Abdullah kan, macam setiap kali Ustazah habis kuliah, dia tulis balik tu kan. Kadang-kadang kan Baiti kan, dulu Ustazah terkejut jumpa Baiti dekat Sabah kan. Ustazah kata Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Iklan apa yang mahal tu Siti Zahira. Apa ni? Sorry lah. Ke dah cerita dekat Baiti, tak ingat. Tapi Ustazah nak cakap kan Baiti Abdullah, bila kita baca tulisan-tulisan dia sebelum ni, sebelum serapat ini, sebelum sebanyak ini Baiti Abdullah mengulas tulisan kuliah-kuliah Latahzan, Ustazah bayangkan Baiti Abdullah ni orang yang badannya lebih kurang macam Ustazah. Sebab apa? Sebab Baiti Abdullah adalah senior saya, nama yang sama senior saya masa saya sekolah dulu. Garang, pengawas, badan cabi, sahabat-sahabat, minta maaf, kulit gelap. Jadi bila saya nampak nama Baiti Abdullah, mesti karakter dia orang dia macam ni. Nak jumpalah siapa Baiti Abdullah. Sekali jumpa dekat Sabah, ya Allah, kecil molek, sopan santun, dukung anak kecil. Ya Rab, memang salah lah ilusi hayalan Ustazah Zai ni. Kan? Sebab Baiti Abdullah yang kita kenal dulu kan jauh 360 darjah berbeza. Jadi jangan pernah bersangka-sangka sebelum kita bertemu bertentang mata. Gitu sahabat-sahabat. Okey, kita habiskan. Allahu Akbar. Rasa nak habiskan bab ni. Mudah-mudahan Allah izin. Setelah membaca riwayat hidupnya, saya dapat menyimpulkan satu hal yang prinsip, yakni bahagian itu bukanlah kejayaan membahagiakan orang lain dengan mengorbankan kebahagiaan dan ketenangan anda sendiri. Kita takkan bahagia untuk membahagiakan orang lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itu bila kita sebut bahagiakan orang lain, antara satu ciri untuk kita bahagia. Tunaikan hajat saudaramu, Allah akan tunaikan hajat kamu. Beri gembira kepada saudaramu, subhanallah sahabat-sahabat, Allah akan gembirakan kamu.
So terkadang saat dia bersedih, seorang penulis, dia menulis sesuatu yang gembira. Saat dia sedang gembira, dia boleh saja menulis sesuatu yang menyedihkan. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adalah sangat tidak tepat jika orang lain dibuat bahagia sementara anda sendiri berada dalam kesusahan, kesulitan dan kesedihan. Sejumlah penulis melontarkan pujian mereka kepada para penulis yang geliga dan menggambarkan mereka sebagai yang rela membakar diri demi memberikan penerangan kepada orang lain. Kan orang tanya, macam mana Ustazah boleh satu buku boleh menulis macam ni? Sahabat, menjiwai, suka meletakkan diri kita ni menjadi orang lain. Bukan jadi orang lain, tapi kita cuba faham. Cuba faham dengan banyak mendengar. Cuba bukan saja simpati tapi empati. Cuba bila orang mengadu kepada kita, bukan hanya nak jadi hero menyelesaikan masalah dia, tapi kita bantu dia dengan doa. Permudahkan ya Allah. Aku rasa macam adik aku sendiri yang mengadu ke aku tadi. Ya Allah, kan tak sangka seberat itu ujian dia. Dah lah kecil molek je. Masya Allah. Hamidah Husin, Ustazah nak jawab soalan ni dengan satu soalan. Bila nak jemput Ustazah ke Kelantan? Gitu sepatutnya. Kan? Takkan tiba-tiba Ustazah nak pergi ketuk pintu siapa dekat Kelantan tu. Yang selama ni Ustazah duk buat ni sebab mereka jemput. Bila mereka jemput tu barulah ada next step macam tu. Tiba-tiba Ustazah nak pergi Kelantan, rumah siapa pula Ustazah nak tuju. Macam tu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah suka je. Macam tadi kuliah dekat rumah orang. Lepas tu ada orang tanya, Ustazah boleh Boleh kalau dia tak bertembung dengan jadual Ustazah lah. Tapi nak dapat tarikh tu sahabat, memang mujahadah sungguh. Okay, anda bila tengok Ustazah live daripada mana-mana, anda jangan kata, patutlah Ustazah pergi rumah dia, rumah besar kot. Yang hampa duk tengok rumah besar. Yang Ustazah buat program-program masuk rumah orang sampai bocor, baca Quran, kena air hujan dekat tempat dia tu, hampa tak tengok pula. Kenapa Ustazah tak buat live masa Ustazah masuk rumah orang-orang miskin tu? Nak buat live macam mana, line pun tak ada kadang-kadang. Faham? Kan sahabat-sahabat? Jadi macam-macam lah kita nak share sesuatu dekat media sosial ni. Ada je yang orang tak memahami. Amboi, dia pergi dekat rumah orang tu, patutlah rumah orang tu besar, kaya rumah orang ni. Cuba rumah orang miskin, cuba jemput. Tak naklah jemput Ustazah, segan, rumah kita kecil je. Saya tak cakap, anda yang cakap. Ya Allah sahabat, kita tak ada beza. Apa yang anda pernah duduk, rumah setenggan, rumah kecil, saya dah pernah dahulu duduk. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah dah biasa dah duduk tempat-tempat macam tu. Tak ada langsung penghinaan, kerana kalau Ustazah menghina rumah-rumah macam tu, Ustazah sedang menghina diri sendiri. Ni budak setenggan ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kita membesar di situ, belajar tak pakai lampu elektrik pun. Masya Allah, ingat lagi mak pergi-perigi angkat air dalam susah payah mengandungkan adik kita berat-berat. Kita tolong. Kita biasa hidup macam tu. So, kenapa Ustazah tak buat live dekat tempat macam tu? Nanti Ustazah nak pergi dekat pergi Rehlah Utara ni, Ustazah akan tunjuk tempat-tempat yang Ustazah pernah masuk ke dalam-dalam kawasan. Kat situlah saya pernah jumpa seorang makcik ni. Rumah memang ya Allah, keluar daripada rumah dia tu sahabat-sahabat, kain jubah saya penuh dengan kemuncup. Masuk dalam kereta, duk suit-muit dengan Ustaz Azwan, sama-sama kutip, keluarkan kemuncup daripada kain Ustazah. Betul ke kemuncup sebutnya? Masya Allah, sahabat-sahabat, sampai Ustaz kata, dah lah yang abang letih nak cabut awak punya kemuncup dekat kain ni. Buang aja lah, tak payah. Tak nak bang, sayang jubah ni. Duduk dulu dalam kereta, buang kemuncup satu-satu. Tak ada line dekat rumah dia, macam mana nak buat live? Sekian dimaklumkan. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Sejumlah penulis melontarkan pujian mereka kepada para penulis yang ini dah baca dah. Padahal menurut manhaj yang lurus dan benar, penulis yang geliga adalah penulis yang pertama-tama memberikan penerangan kepada dirinya sendiri dan seterusnya kepada orang lain, dan menghiasi dirinya dengan kebaikan, hidayah dan tuntunan agar hati orang lain juga turut terhiasi. Jangan pernah jadi penulis rasa nak tunjuk terror, nak menasihat orang lain. Jadi penulis, tolong niatkan aku sedang mengajar diri aku sendiri. Aku sedang menulis status yang baik dekat Facebook ni untuk diri aku sendiri. Aku sedang menasihat diri aku sendiri.
Kan? Jom sahabat-sahabat kita solat di awal waktu. Tahun depan memori Facebook akan keluarkan. Ya Allah, tahun lepas tarikh ni aku ingatkan orang tentang solat awal waktu. Sampailah ni aku masih solat hujung waktu. Sentap sahabat-sahabat dirahmati Allah, sentap. Allahu Akbar. Ustazah Lin Pusrapi kata temucut. Apa tu? Kemucut. Ustazah salah ke sebut tadi? Saya sebut apa tadi? Kemuncup. Anda jangan gelak sahabat-sahabat. Alamak, ada ustazah kita menonton. Subhanallah, walunya, Allahu Akbar. Okey, aku memahami bahawa Nakib Mahfuz telah meraih apa yang dikehendakinya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Astaghfirullahalazim. Macam ni lah muka saya ketika Bro Muhammad kata semalam saya dengar kuliah ustazah. Saya dah macam, ya Allah, aku nak lari ke mana ni? Saya segan sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab saya bukan mengajar ni, saya ajak anda sembang-sembang je. Lepas tu dia kata, itulah yang saya nak bawa ustazah ke selatan ni, kuliah bersiri setiap bulan. Sebab ramai yang boleh menerima sambil santai-santai macam tu. Ustazah kata, yelah ya Allah, ni bukan santai lagi dah. Ya Allah, ajak orang sembang macam sembang ke depan. Subhanallah, saya tak reti nak skema-skema mengajar sahabat. Memang bukan orang skema pun, sekian dimaklumkan. Okey. Baik, aku memahami bahawa Nakib Mahfuz telah meraih apa yang dikehendakinya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan daripada kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu sekali-kali tidak dapat dihalangi. Bila Allah nak menolong, tak ada mana-mana tangan pun yang akan menghalang. Persiapkan dirimu hanya untuk mencari redanya Allah. Pertolongan Allah pasti datang. Erin Rin Haji Bujang Sandun. Oh, nama subhanallah. Sabda Adi. Baiti Abdullah, anak-anak murid boleh berkawan pun sebab style bersembang. Ya, Baiti Abdullah suka. Kalau macam Baiti Abdullah sambil dukung anak kecil tu, saya dah tahu dah ni pangkat adik ni. Macam Munirah Drama ni rasa macam boleh piat-piat je telinga dia ni. Macam tu kan sahabat-sahabat. Wan Faizah tak tahulah. Macam Rahimah Omar, bonda. Ada pangkat mak-mak saya dah. Tahu dah. Normah binti Arman Normah. Hajah Norma, ya Allah, Hajah Norma, I miss you, rasa nak peluk-peluk lagi. Masya Allah. Siti Zahira, dah macam adik-beradik dah. Damia Hani, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kak Nazatul Naina lagi lah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau masuk rumah Kak Nazah, besok saya dah tak kerti malu dah. Kalau rasa nak pergi dapur tu kan. Tapi Kak Nazah masak, saya tak masak lah macam tu. Jadi kan ada rumah yang kita masuk, boleh pergi dapur, boleh pergi ni. Kita dah macam, itulah sahabat-sahabat, kita kena berkawan. Kan kena berkawan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Manusia itu tidak akan pernah merasa cukup dengan mendapatkan apa yang dia inginkan. Masya Allah, dah dapat apa yang kita nak pun masih teringin benda lain juga. Dia akan merasa cukup setelah mendapatkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Saya baca ni tadi meremang bulu roma. Kita takkan puas hanya seperti meminum air daripada laut yang lagi diminum bertambah haus sahabat-sahabat. Bila kita hanya nak, aku nak macam tu, nak macam ni, kita takkan puas. Cuba anda penuhi apa yang Allah nak. Apa tujuan Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah nak suruh kita beribadah je. Ibadah tu bukan sujud 24 jam. Bukan dalam rumah pakai tudung labur, sopan-sopan bang. Tak boleh bang, tengah pakai telekong ni. Kau dah kenapa sahabat-sahabat? Nak bersama dengan suami pun pakai telekong ke? Tak ada gitu. Ya Rab, pakailah seksi-seksi depan suami. Ibadah kalau betul caranya. Semua tu jadi ibadah. Kenapa kita sabar anak kita buat macam mana pun, itu ibadah. Tengok homework anak malam-malam kita je tengok homework anak. Ustazah bapak dia main WhatsApp. Ibadah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hantar kuih kat jiran sebelah. Ibadah. Ya Rab, niatnya apa? Bukan nanti kalau aku hantar 4 ketul seri muka, insya-Allah dia balas dengan 60 biji apa tadi, cekodok pisang.
Mu ada kepentingan ketika memberi sedikit, mu mengharapkan imbuhan yang banyak. Ingat Allah tak tahu ke apa ada dalam sini. Jujur, pagi tadi di TV Al-Hijrah Ustazah sebutkan sahabat, dalam berdoa kadang-kadang kita terlupa. Kan? Subhanallah. Sebab tu minta maaf ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang orang tanya Ustazah, Ustazah ni bersungguh-sungguh tak dalam doa anak-anak ni? Hamba-hamba main lagi soalan dia. Kan sahabat? Jadi Ustazah pun berterus terang, tidak. Sekarang kalau Acik doakan semoga Ustazah dapat zuriat, saya dah tak amin dah Cik. Tak baik je Ustazah ni. Kenapa macam tu? Penat saya doakan Ustazah. Sebab memang fokus kami bukan kat situ dah Cik. Kalau saya dapat anak sekarang ni Cik, saya dah macam hantar cucu pergi sekolah 7 tahun 8 tahun lagi. Sekarang pun dah mula beradoi dengan Ustaz. Tiba-tiba baru nak sweet-sweet dengan suami. Tengah-tengah malam dia melalak minta susu pula. Orang sebaya kita, anak dah masuk universiti, dah nak terima menantu dah. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? So kita tahu dalam berdoa tu apa yang kita nak. Sebab tu bila berdoa, luahkan apa yang anda rasa. Bercerita, bercakap-cakap dengan Allah. Saat kita solat bersendirian, apa yang kita nak lafaz. Saat anak kita menjadi makmum kita di belakang, ceritakan. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Yes, hanya dengan bahasa kita. Allah faham semua bahasa. Tapi janganlah hangpa tengah jadi imam kat surau. Ya Allah, berilah kecemerlangan kepada anak aku, si Pulan yang nak SPM tahun ni. Orang belakang pun penat nak aminkan. Tok engkau, nenek engkau, ayam itik kat kampung, semua kau doakan kat situ. Padahal makmum kat belakang ni ramai lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Faham ya? Macam mana lagi nak bagi faham ni? Okey, kita baca Quran. Surah An-Nisa ayat 26 hingga 27. Ni panjang ni hari ni kuliah ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan 'azima. Sadaqallahul azim. Allah berkehendak menerangkan hukum syariatnya kepada kalian, menunjukkan kalian kepada jalan orang-orang sebelum kalian, yakni para nabi dan orang-orang soleh, dan hendak menerima taubat kalian. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanallah. Allah berkehendak menerima taubat kalian, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya berkeinginan supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Subhanallah sahabat. Allah tunggu taubatan nasuha kita. Allah tunggu. Allah nak dengar. Allah suka, Allah sayang dengan orang yang beristighfar, yang meminta keampunan kepada Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Tapi kenapa kita menafikan sifat Allah ini? Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghaffar. Allah suka orang-orang yang minta meratap-ratap dengan Allah. Ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Subhanallah sahabat-sahabat. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak bersaksi pada kenyataan siapa yang akan masuk syurga dan siapa yang akan masuk neraka, kecuali orang yang telah disaksikan oleh pentasyri', pembuat syariat, atau ada dalil-dalil syariat yang menerangkan tentang hal itu. Sesungguhnya saya hanya menilai daripada perkataan, perbuatan dan gelagat. Seperti katanya Allah dalam surah Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kamu akan benar-benar mengenal mereka daripada kiasan-kiasan perkataan mereka. Subhanallah. Lama kita bersahabat, lama kita berkawan, sahabat-sahabat. Anda tahu dah kalau Ustazah macam skema-skema sikit, ini bukan Ustazah Zai ni, ini Ustazah Zai jadian ni. Sebab apa begini kaedah saya mengajar dalam Latahzan page Ustazah Muzayyana? Mungkin ada orang baru. Sebab dah hari-hari, dah hampir 250 bab. Subhanallah, saya berada di mana pun saya akan teringat anda. Ya, aku tak Latahzan lagi hari ni. Saya sanggup korbankan apa saja sahabat selagi saya boleh. Sebab tu saya risau hari tu ketika suara saya dah makin serak, makin serak. Ya Allah, doa saya satu.
Tolong beri sihat ya Allah. Bukan sebab nak apa-apa dengan suara ni, hanya nak berkongsi. Subhanallah sahabat-sahabat, saya percaya suplemen saya, vitamin saya juga adalah doa ini yang diaminkan oleh anda. Doa-doa kalian juga. Sebab saya tak ada cara lain yang mudah untuk saya membeli syurganya Allah kecuali dengan saya berkongsi sedikit apa yang saya tahu. Jadi tolong jangan halang yang satu ini ya Allah. Saya tak mengharapkan imbuhan apa-apa, tapi tolonglah dengan ukhuwah kita perpanjang silaturahim kan sahabat-sahabat, maka insya-Allah akan panjang umur, penuh barakah, dan Allah insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah berikan kita kelangsungan rezeki. Rezeki apa? Rezeki apa Ustazah? Saya bukan bayar 1 sen ke apa, tak bayar apa Ustazah. Rezeki yang Nabi cakap, cantum silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Rezeki apa? Tengok tadi tiba-tiba orang hantar nasi impit kuah kacang, kata Ustaz Azwan. Rezekilah tu. Tolong jangan pandang rezeki tebalnya dompet kamu saja. Allah, silap. Rezeki sihat tak dihargai, tak disyukuri. Rezeki anak-anak bijak tak disyukuri. Rezeki Allah mudahkan semua urusan tak disyukuri. Rezeki berhari raya tak sedar-sedar raya dan nak habis Syawal, masih lagi berhari raya sampai tak solat zuhur asar. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Halo, diumumkan besok last Syawal. Jangan tiba-tiba hari Sabtu Ahad depan selamat hari raya, lepuk je kepala dia. Kau nak raya apa lagi? Hantu raya pun gelakkan kau tahu. Sekian dimaklumkan. Terus je lah kita buat makan-makan. Kan raya hari tu kan tak sempat sampai Syawal dah habis. Kita cantum silaturahim. Tak payahlah pasang lagu raya pula. Takut katak pun garuk kepala. Dia ni tahu ke tidak raya dah habis. Macam itulah, sekian dimaklumkan. Okey. Harapan saya semoga semua mendapat petunjuk dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Tabarakallah. Terakhir, permasalahan yang perlu difikirkan selanjutnya. Manfaat apa yang didapat oleh seseorang seandainya dia mendapatkan kerajaan Kisra namun hatinya remuk redam, atau dia memperoleh kekuasaan Kaisar, 2 kerajaan yang hebat pada zamannya, tetapi harapannya untuk mendapatkan kebaikan tidak kesampaian. Jika saja kurnia itu tidak menjadi sebab ke arah keselamatan, lalu apa manfaatnya dan nilai positif apa yang dapat diambil daripadanya? Contoh, Ustazah kata, wah saya boleh berbangga sekarang follower Latahzan sekian, sekali live sekian-sekian viewers. Contoh, apa yang engkau dapat dengan kebanggaan itu kalau engkau tak membawa semua orang untuk tunduk kepada Allah? Makin tunduk kepada Allah. Tolong sahabat, dalam kerja dakwah, mengajak orang, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukan nak suruh orang tunduk pada kita, tidak. Bukan nak suruh anak-anak tunduk pada kita, nak suruh takut pada mak ayah, tapi takut pada Allah. Tunduk pada kehendak Allah, ketetapan Allah, larangan Allah tinggal, perintah Allah buat. Mak ni akan mati, ayah akan mati. Kamu boleh sahaja jadi manusia yang berpeleseran ke sana sini. Hure, mak aku dah mati, tak ada siapa ingatkan aku solat. Tapi ini perintah Allah, bukan perintah mak. Tolong bawa orang semakin tunduk kepada Allah. Bukan berbangga, yes, orang semakin tunduk kepada aku sebut apa je orang boleh ikut. Tidak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Rabb, inilah yang kita dapat daripada Latahzan. InsyaAllah besok kalau Ustazah keluar lewat, Ustazah akan berlive Latahzan bahagian C pada pukul 7 pagi. Tapi kalau malam ni semua settle, Ustaz kata kita gerak lepas subuh lah pergi Kulim. So on the way ke Kulim, Ustazah akan live bahagian C. So tunggu. Okay sahabat-sahabat, tunggu. Tapi makin sedih, tinggal ciput je kitab ni nak habis. Masya Allah, seperti mimpi. Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang pada kita bila mana kita betul-betul menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah redha akan ukhuwah ini. Moga Allah redha akan pertemuan harian kita sahabat. Moga makin erat, makin mantap
kecintaan kita kepada Allah Rabbul Jalil yang kita akan berdepan dengannya ketika kita ketakutan di Yaumul Mahsyar. Kita dapat jawab segala persoalan. Allah izinkan lalu memberi kunci syurga untuk kita. Amin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.